عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dihormati Ustaz Tuan Haji Abdul Ghafur bin Sadikin selaku Tuan Nazir Masjid di Binjai pada 16 ini. Seterusnya kepada pegawai-pegawai masjid dan ahli jawatankuasa sesi yang ada, dan seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, ahli qaryah masjid ini. Semoga hadirin hadirat dalam keadaan dikurniakan rahmat Allah Subhanahu wa taala di setiap masa, di setiap waktu, di mana juga berada. Dikurniakan segala macam nikmat yang tak terhingga banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam, dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil, dapat membezakan mana yang dosa dengan yang pahala, dapat membezakan mana yang halal dengan yang haram. Dan mudah-mudahan juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan berumah tangganya masing-masing akan dua perkara yang disebutkan sebagai mawaddatun warahmah, agar dengannya itu setiap di kalangan kita mendapat sakinah, sesuai seperti mana kalamullah taala yang berbunyi daripada surah Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, bahawa sesungguhnya Dia, yakni Allah, menciptakan bagi kamu wahai kaum lelaki pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, yakni perempuan. Maksud jenis sendiri itu maknanya manusia mengahwini manusia, supaya dengan yang demikian itu dapat hidup dalam keadaan sakinah. Litaskunu ilaiha, mempunyai pasangan, suami ada isteri, lelaki ada pasangannya perempuan, dalam ikatan yang halal, menjadi ayah dan ibu kepada anak-anak zuriatnya, dengan tujuan supaya berbahagia, berdamai hati, dan rasa seronoknya menjalani kehidupan berumah tangganya. Dan dalam masa yang sama telah Allah ciptakan di dalam hati dan sanubari setiap kita ini mawaddatan warahmah, iaitu perasaan berbelas kasih dan juga berkasih sayang di antara satu sama lain. Moga-moga dengan yang demikian itu menjadi satu bukti untuk kita fikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengapa adanya keluarga dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertamanya saya meminta maaf kerana kondisi suara saya sebenarnya tidak berapa baik hari ini. Ya. Al-maklum bila masuk di Rabiul Awal, di sana sini saya diundang Tuan Nadir.
2 malam lepas di Masjid As-Saidiyah Pasir Panjang, ceramah Maulid. Kemudian hari ini ramai juga yang memilih untuk bernikah, ya. Pada tarikh hari ini saya uruskan nikah, dalam khutbah pun dah bercakap, pagi dah bercakap, petang pun dah bercakap. Jadi suara macam nak hilang. 2 hari lagi, iaitu 12 hari bulan, hari Rabu, ya, esok Isnin, Selasa, Rabu, saya akan berada pula dalam forum perdana di Masjid Makmuriyah, Parit 1 Timur, dengan tajuk media sosial fitnah terbesar akhir zaman. Tak ada kaitan dengan Maulid, ya. Memang jadi forum. 2 panelnya adalah daripada luar, iaitu penceramah bebas. Salah seorangnya adalah Piu Said yang lantang mengkritik mereka-mereka yang berperangai keji dan tidak senonoh di laman sosial. Dan panel yang keduanya adalah Ustaz Huri, seorang pendakwa bebas yang biasanya memainkan lagu-lagu berunsur dakwah di YouTube, di akaun YouTube beliau. Dan saya sebenarnya menggantikan moderator yang menarik diri, dan insya-Allah saya akan mengambil tempat beliau. Begitulah seterusnya pada 13 hari bulan menyambung kuliah maghrib di masjid-masjid yang ada di dalam daerah Sabah Bernam. Dan pada hari Jumaat akan berceramah Maulidur Rasul di Institut Perekonomian Negara pada hari Jumaat itu, iaitu jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan kemudiannya disambung lagi pada program Pusat Aktiviti Warga Emas Sungai Besar, jemputan daripada orang kaya Maha Bijaya, orang besar daerah Sabak Bernam, untuk memberi ceramah pada pagi Ahad, iaitu tanggal 16 hari bulan 10. Setakat ini itulah jadual yang boleh disebut. Artinya suara itu pentinglah bagi orang yang diminta amanah untuk bercakap soal-soal agama. Sebab itu mensyukuri nikmat kesihatan ada disebutkan tadi. Seawal bangun daripada tidur pagi tadi, janganlah tangan lebih lajak dari laju nak capai gadget dulu. Biasalah zaman ini orang lebih pantas tangannya nak ambil handphone. Habis sembahyang, selesai salam yang kedua, tengok nak mirit dulu, nak pegang ini dulu. Itulah diuji. Kita begitu juga bila bangun tidur, nak capai ini dulu atau nak ungkapkan Alhamdulillah, masih bernyawa, masih bernafas, masih boleh bergerak, mengiring, ke kanan, ke kiri, ya, bergerak mata, menggerakkan leher, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggeliat. Semua itu nikmat. Andai kata esok kita bangun tak boleh nak bergerak lagi, tak boleh tangan nak diangkat lagi, kaki tak kuasa untuk digerakkan dan berjalan, bermakna satu nikmat Allah dah tarik, nikmat kesihatan namanya. Sebab itu wajar mengungkapkan Alhamdulillah di dalam apa jua pekerjaan yang baik-baik. Saya ulang, ya, mengungkapkan Alhamdulillah dalam perkara atau pekerjaan yang baik-baik. Berkahwin, pasangan yang saya nikahkan pada pagi dan petang tadi, wajarlah mengungkapkan Alhamdulillah. Lebih lagi, ya, buat sujud syukur, begitu. Tuan-tuan dapat menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, ditambah pula mendengar suatu majlis ilmu, umpama kata berada dalam taman syurga, ya, fadilat, yakni kelebihannya. Jadi ada orang ketika ini tak ada kesempatan dan peluang untuk hadir ke masjid solat berjemaah, tak ada peluang mendengarkan penyampaian-penyampaian yang berbau agama, untuk menjadikan diri dan hatinya pada jalan Allah. Bicara rohani, merawat hati supaya menginsafi diri mendekati ilahi. Dunia di tangan, tetapi akhirat wajib letaknya di hati. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Bila mana Allah berkata, dan tidaklah diutuskan Muhammad itu melainkan ia menjadi rahmat atas seluruh alam. Dalam suratul Fatihah yang biasa kita baca, Al-Alamin ada disebut, iaitu pada ayat yang kedua selepas membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya layak bagi Allah yang mempunya, yang memiliki tuan kepada alam. Allah tu dah punya tuan kepada seluruh alam.
Allah tambah pula, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tambah pula dalam alam yang dimiliki oleh Allah dengan kekuasaannya, diutuskan seorang manusia yang agung, yang hebat, yang terpuji, kekasihnya, khatimul anbiya, tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, Rasulullah atau Rasulullah al-amin. Seorang utusan yang dipercayai, seorang utusan yang berakhlak terpuji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya sehingga ke akhir zaman, itulah nabi kita yang wajib kita beriman kepadanya, membawa wahyu, perintah Allah, kebesaran-kebesaran Allah untuk disampaikan kepada kita sekalian umat, agar tidak tergelincir dari jalan kebenaran, agar tidak melencong daripada jalan yang lurus. Maka hari ini kita mengkoreksi diri. Bila masuk saja bulan Rabiul Awal, di mana-mana khususnya di negara-negara Nusantara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan negara-negara di sebelah selatan Thailand, Yala, Narathiwat, Songkhla, Satun, pasti akan mengadakan majlis seumpama ini dalam nak mendekati ataupun nak menyemarakkan dan menyuburkan lagi memugarkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga negara-negara Islam lain yang tidak menjadikan hari Maulid bagi Nabi SAW sebagai hari pelepasan umum, hari cuti. Macam kita di Malaysia besok cuti sebab jatuh hari Maulidur Rasul itu pada hari ini, hari Ahad, dan kita bercuti. Tetapi ada negara yang dia tidak berbuat apa-apa. Maka di situ kita berpendapat, maksud kita berpendapat, saya secara peribadi tidak ada masalah bercuti atau tidak bercuti sempena Maulid. Yang paling penting dan utama, selama mana hayat dikandung badan, maka selama itulah sunnatullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kita dukung dan pegang dengan kuat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, yaitu apa yang Allah telah turunkan melalui Al-Quran kalamnya dan juga daripada Rasulnya ada hadisnya, untuk kita pegang baik-baik, elok-elok, dan janganlah kamu berpecah belah. Ini kadang-kadang bila mana dikatakan tarikh Maulid Nabi itu banyak perbezaan pendapat. Ada yang kata pada 2 Rabiul Awal, ada yang kata pada 8 Rabiul Awal, ada yang kata pada 9 Rabiul Awal, ada yang kata pada 10 Rabiul Awal, ada yang kata pada 12 Rabiul Awal, dan ada yang kata pada 17 Rabiul Awal. Dah sesama kita nak berpecah. Adakah ini yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Kalaupun tarikh itu berbeza mengikut mungkin kelompok-kelompok manusia tertentu di satu-satu kawasan atau tempat, ia tidak perlu sampai menjadi perpecahan dan perbalahan. Kalau sepakat ulama mengatakan tahun kelahiran Nabi SAW berlaku pada tahun gajah, semua pun sepakat tahun gajah. Tak ada yang kata tahun unta, ya, tahun kambing, tak ada, tahun gajah. Ulama juga sepakat mengatakan kelahiran Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal, dan ibu kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW mula hamilkan Nabi Muhammad SAW pada bulan Rajab. Kiralah 9 bulan ke depan, maka lahir pada Rabiul Awal. Dah 2 perkara tak ada perbalahan, sama pendapat seluruh ulama di atas muka dunia ini. Yang ketiga, sepakat ulama Nabi SAW lahir pada Yaumul Isnin. Tak ada perbalahan dan perbezaan pendapat. 3 perkara, tiba-tiba pada tarikh kita nak berbalah, berpecah sampai saling kata diri lebih pandai, orang ni tak pandai dan sebagainya. Apakah untungnya ini kepada agama? Apakah baiknya ini untuk umat? Dikira
fikirkan sejenak. Selebihnya Allah Ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui. Yang paling utama untuk kita adalah untuk menunaikan segala perintah Allah, titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saban Jumaat khatib berkhutbah akan baca ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berkali-kali dibaca setiap minggu oleh para khatib di mana-mana juga, masjid-masjid, surau-surau salat Jumaat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati di dalam Islam. Ini yang sebenarnya penting. Bukan pasal tarikh milad, tarikh maulud Nabi nanti yang akan disoal di hadapan Allah, bukan. Ketakwaan setiap kita. Itu nak betulkan tu dulu. Takut nanti ada yang kata kita berhimpun pada malam ini benda-benda yang besok akan jadi masalah panjang ke akhirat. Kita bukan menyembah Muhammad, betul tak? Yang kita sembah Allah. Tetapi kita nak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah mencintai, mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga disuruh untuk mencintai kekasihnya Allah yang bernama Muhammad ibn Abdullah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya engkau mencintai aku, sekiranya kamu semua, kata Allah, in kuntum, kuntum bukan kunta, in kuntum tuhibbunallah, jamak. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu semua, maknanya Nabi Muhammad dan seluruh pengikut umatnya, kalau betullah mencintai Allah, Allah kata fattabi'uni, maka kalian semua ikutlah apa yang aku suruh, aku perintah. Apabila kita ikut apa yang Allah suruh perintah melalui Nabi yang diutuskan ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa balasnya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai, mengasihi kamu, dan yang paling penting mengampuni dosa-dosa kamu semua. Itu. Yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa-dosa kamu semua. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Itu. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, meninggalkan segala apa yang ditegah dilarang, melaksanakan dan melakukan segala apa yang disuruh. Itu yang penting. Maka kita berada pada malam ini, pada malam esok, malam lusa, bila-bila bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, di mana-mana majlis ilmu adalah satu perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mentakwakan diri kepada Allah. Apa isu? Berbanding kalau kita ini belum dapat hidayah, belum dapat pedoman, nak berada dekat kelab-kelab malam, kelab-kelab dangdut, main TikTok, goyang-goyang, joget-joget, di mana agak-agaknya untung dan rugi? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah berkalam di dalam surah Al-Asr. Allah berkalam wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali bagi mereka yang benar-benar beriman. Wa amilus shalihat, dan mereka yang nak melakukan pekerjaan yang baik-baik sebanyak-banyaknya. Dan juga di kalangan mereka yang watawasaw bil haqq, berpesan-pesan, bertausiah dengan kebenaran, watawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu yang pentingnya. Maknanya mungkin hari ini saya bercakap untuk menasihatkan orang. Kalau tadi Tuan Nazir kata kerja saya di unit undang-undang keluarga, tak lari daripada urusan nikah, cerai, rujuk, uruskan orang nikah, nikahkan orang. Lepas itu berkaitan dengan nak cerai berai, nasihatkan dulu kalau boleh, jangan sampai bercerai dulu. Kalau dah bercerai masih dalam iddah nak rujuk balik, rujukkan elok-elok sambil diberi nasihat lagi. Dulu nikah dah dengar khutbah nikah, sekarang rujuk bukan sekadar lafaz rujuk di hadapan saya rujuk dia, bukan, tetapi perlu mendengar tausiah terlebih dahulu.
yang mana dalam nasihat atau tausiah itu ada kebenaran dan dekat situ ada nilai-nilai untuk menjadi manusia yang sabar. Pernah dengar katanya hadis yang berbunyi as-sabru nisful iman, as-sabru minal iman. Ini tuan-tuan hadis yang disebut sebagai hadis mauquf, tak sampai kepada Nabi, tetapi boleh dijadikan sebagai kalam atau kata-kata motivasi. Kata-kata ini dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kata-kata dia, tetapi boleh digunakan. Yang mana Abdullah bin Mas'ud kata sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Wal yakin imanu kulluh, dia kata. Dan iman itu dan keyakinan itu adalah iman yang sepenuhnya. Maknanya bila orang itu sabar, dia yakin ia sebahagian daripada iman. Allah memandang, mendengar doa orang-orang yang sabar. Sebab Allah ada berkalam, innallaha ma'as sabirin, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maknanya kita ni sabar sebahagian iman. Tetapi bila kita yakin Allah mendengar doa kita, Allah tu memakbulkan permintaan kita, dan kita tahu bahawa doa silahul mukminin, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman, maka kita dapat kesempurnaan iman. Kata-kata Abdullah bin Mas'ud sesuai untuk digunakan bagi meletakkan motivasi di dalam diri. Sebab itu dalam sesi rujuk pasangan bercerai, selalu saya pesan-pesankan kata-kata ini supaya menjadi motivasi antara suami dan isteri. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Allah mengutus Nabi SAW menjadi rahmat ke atas seluruh alam. Nabi Muhammad SAW adalah manusia hebat, pemimpin, bukan saja pemimpin kepada rumah tangga baginda SAW, tetapi juga pemimpin kepada kaum di zamannya, pemimpin kepada seluruh sahabatnya, pemimpin kepada pengikut-pengikutnya, dan juga seluruh dunia ini. Malah bukan sekadar pemimpin dunia, tetapi juga pemimpin di akhirat. Sehingga kan Barat pun mengenal pasti manusia dan 100 manusia yang paling berpengaruh di atas muka dunia, orang yang pertama, nombor 1 adalah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Begitu berpengaruh. Manakah tidak, dunia akhirat semuanya dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Lagi pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai yang biasa kita dengar, barang siapa yang berselawat ke atas Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan, memadamkan 10 dosa, kesalahan yang dilakukannya, dan di syurga nanti, iaitu di alam akhirat, akan Allah naikkan pula darjatnya 10 kali ganda. Ini jual beli apa dengan Allah ni? Jual beli yang tak dapat ketika di dunia, tuan-tuan. Modal sekali je selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, tetapi pulangannya tengok 10 kali Allah berselawat ke atas setiap hamba di kalangan kita ni yang berselawat ke atas Nabi SAW. Dapat 10, tambah lagi 10, 10 campur 10 dah 20, iaitu apa dia? Dipadamkan 10 kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, maknanya dosa kita. Dan dapat lagi 10, dah 30. Dapat 30 kelebihan, iaitu bila mana diangkatkan darajatnya kita apabila berada di akhirat kelak, iaitu di syurga lah lebih-lebihnya. Itu harapannya. Jadi jual beli modal RM1, pulangan 30. Masya Allah. Itu kita lagi malas-malas nak berselawat, asyik nak bertikam lidah, nak berpecah, bertelagah pasal tarikh lahir Nabi. Saya selalu ditanya benda ni tiap tahun, Ustaz, pilih yang mana sebenarnya? Memanglah pandangan ulama-ulama yang tersohor, ulama-ulama besar menyebut majoriti 9 Rabiul Awal. Saya tahu dah. Tetapi saya tidak pernah menjadikan itu di mana-mana corong masjid bercakap yang selama ni pilih 12 tak betul. Tak perlu cakap macam itu. Bukan pada tarikh. Kalau bulannya dah sepakat semua, seluruh ulama. Kalau tahunnya dah sepakat seluruh ulama. Kalau harinya dah sepakat, iaitu hari Isnin kelahiran Nabi, tak perlu kita nak bergocok, kata orang Pantai Timur. Kita tanya diri kita hari ini, bila mana Allah dihina oleh musuh-musuh Allah,
bila Nabi Muhammad dihina oleh musuh-musuhnya, bila Islam itu dipandang jelek, dihina-hinakan, kenapa kita tidak nak bergojong? Kita diam yang tak ada maknanya, sabar yang tak ada langsung, sabar yang sesuai dengan pandangan akidah, sabar yang tak sesuai dengan pandangan syariat, sabar yang langsung sedikit pun tak ada kesesuaiannya dengan akhlak. Kita dihina, takkan kita dibiarkan atau membiarkan? Mestilah kita menegakkan berjihad apabila kita diinjak dan dikeji, dihina, sebab ia menghinakan tentang agama kita. Sedangkan kita dah sebut qarradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sesungguhnya telah kami redha Allah itu sebagai Tuhan kami, dan sesungguhnya Islam itu sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul kami. Dah disebut dah. Tetapi tiba-tiba bila orang menghinakan di mana-mana juga ruang jalan dan sebagainya, kita berselesa ataupun mengambil pendekatan berdiam diri. Paling tidak kita kena memperjuangkannya dengan kata-kata kita, ya, bantahan-bantahan kita, supaya kita dapat untuk menjaga agama kita. Itu yang disebutkan salah satunya daripada 5 perkara maqasid syariah. Tujuan kita hidup berperaturan adalah untuk memelihara akan agama, hifzuddin, memelihara agama. Kena pelihara. Hari ini tuan-tuan, kalau nak bercakap pasal kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat yang paling utama selepas kita ini mengucapkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus mengisytiharkan diri untuk tidak terjerumus kepada lembah kehinaan dan kemaksiatan. Kenapa? Seorang yang dulunya belum mengungkapkan 2 kalimah syahadah ini terjerumus kepada lembah maksiat, berzina, arak, sebagainya, judi, perhambaan, jual manusia, ya. Tetapi bila mana seorang demi seorang mengungkapkan 2 kalimah syahadah setelah dakwahnya Nabi SAW itu sampai di Makkah itu selama 13 tahun pimpinan Nabi SAW di situ, nampak? Semua amalan-amalan jahiliah ditinggalkan, termasuk menyembah batu-batu berhala yang namanya Lata dan Uzza itu. Seorang demi seorang, walaupun masih ada kedapatan yang tak sempat untuk mengikut, ya, dakwah ataupun ajakan kepada Islam itu, maknanya meninggal, tak sempat, ada. Tetapi yang sempat itu sebagai contohnya Khadijah Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid, ya, dapat, ya, menjadi wanita pertama yang mengungkapkan 2 kalimah syahadah, dan kemudian dia takdirnya Allah menjadi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah, atau biasa nama disebut Khadijah, ya. Jadi apabila mengungkapkan 2 kalimah syahadah ini, adalah orang yang merdeka, tidak lagi dibelenggu, dijajah dengan anasir-anasir hitam, dengan perkara-perkara negatif dan buruk. Tapi hari ini berada pada akhir zaman, zaman edan, mengucaplah macam mana, sehari berapa kali, tetapi mata kita nak memandang kepada benda yang tidak baik, mulut kita nak bercakap tentang benda-benda yang tak baik, telinga kita nak dengar benda-benda yang lara, langsung tidak mendekatkan kepada Allah dan juga apa yang dibawa oleh sunnahnya Nabi SAW. Hidup kita malah nak menghidup benda-benda yang tak halal untuk dihidup. Sebagai contoh, perempuan berwangi-wangian, berlebih-lebihan di luar sana. Kita ini tak halal pada dia, dia pun tak halal untuk kita, tetapi hidup kita ni kita relakan untuk hidup dia. Dan kita pun bertanya, yalah wanginya dia, kita lagi suka nak mendekat menghidu dia. Kita tidak mensyukuri nikmat panca indera yang Allah beri, sedangkan Allah memberi amaran dan ingatan dalam surah Yasin yang tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat baca, tak kiralah hari Jumaat ke bukan hari Jumaat atau bila-bila saja. Ayat 65 surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, hari pengiraan, pada hari dihisab, mulut akan dikunci rapat. Yang akan berkata-kata menjawab persaksian di hadapan Allah, kaki menjadi saksi, yang dituduh yang akan memberi keterangan kerana apa yang dilakukan adalah jari jemari tangan-tangan kita.
kanan kiri. Kalau di dunia terpotong tangan kerana diabetes dan sebagainya, kerana penyakit atau kemalangan, tangan di depan Allah tetap ada, cukup sempurna sifat, akan menjawab di hadapan Allah. Maka apa yang kita nak kata? Semasa di dunia dosa banyak, kita minta tadah doa supaya ampun dosa, tapi tak minta betul-betul. Mintanya sekadar melepas batuk di tangga. Imam memang berdoa, tapi dia mengamin lebih kurang je, tidak nak menghayati sehingga boleh menitis air mata. Dosa banyak. Dalam khutbah-khutbah nikah pun selalu saya dalam doa selepas selesai majlis akad nikah pun saya berdoa dalam bahasa Melayu untuk mudah fahamkan pengantin dan seluruh ahli keluarga yang hadir. Antara bait-bait doanya berbunyi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya banyaknya dosa yang telah kami lakukan. Kami adalah di kalangan hamba-Mu yang hina, kotor lagi banyak melakukan perkara-perkara dosa dan keji. Maka dengan dua tangan yang hina dan kotor ini Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa kedua ibu bapa mertua kami, dosa datuk nenek moyang keturunan kami, dari akar hinggalah ke ranting-rantingnya ya Allah. Ampunkan dosa sekalian saudara-saudara kami, sekalian sahabat-sahabat kami, sekalian umat Islam di atas muka dunia ini, di kalangan ulama dan pemimpin-pemimpin kami, selama mana tergolong dalam golongan orang-orang yang memohon keampunan dari-Mu ya Allah. Kalau doa dalam bahasa Arab, orang takut tak faham, jadi dia tak berapa nak amin. Terpaksa saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, tanpa ada teks, tanpa ada skrin depan mata, baca je. Allah nak lorongkan kita untuk supaya sama-sama dapat doa daripada jemaah itu adalah dikatakan sebagai boleh membantu doa seorang imam yang mengetuainya. Sebab itu nak kena dengan penghayatan. Minta bukan minta sekadar kata orang tu sembrono. Nah, kita nak minta ni bukan seorang manusia. Yang nak kita minta ni bukan seorang ketua kampung, bukan penghulu, bukan tuan DO, bukan tuan qadi, tetapi Allah Rabbul Jalal yang menguasai seluruh alam. Tapi minta main-main suratul Fatihah 7 ayat, dalam tu dah banyak permintaan. Tetapi selama mana kita menyebut, mengungkapkan suratul Fatihah, adakah kita menghayatinya? Setelah kita memperakui 2 kalimah syahadah sebagai rukun Islam yang pertama, dan sekarang bab solat, la solat illa bi Fatihatil kitab, tidaklah jadi solat yang sah tanpa membaca suratul Fatihah, itu rukun. Tiba-tiba kita faham waktu solat kita tak hayati bacaan kita dalam suratul Fatihah, membaca sekadar sepintas lalu, membaca sekadar melepaskan batu di tangga, tak ada jiwa, tak ada rasa, tak rasa pun rasa diri itu hina ketika mengungkapkan alhamdulillah dan sebagainya. Sepatutnya kena ada Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya layak bagi Allah yang mempunyai sekalian alam ini. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perempuan mengadu datang bulan sakit, lahir anak sakit, tapi Allah bagi rasa rahmannya, rasa rahimnya. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim namanya, Rahman Rahim sifatnya. Sifat Rahman dan Rahimnya kepada kaum wanita yang mengadu sakit ketika mengandung anak daripada bulan pertama sampai melahirkan, kemudian keluar darah nifas, masa itu Allah beri cuti rehat. Tak perlu tunaikan solat 5 waktu sehari semalam selama mana darah nifasnya keluar 40 hari sebagai contoh. 40 hari keluar darah nifas, tak wajib mendirikan solat 5 waktu, kurang lebih dalam 200 waktu solat ditinggalkan begitu saja. Kiraan kasar ya. Adakah kita yang lelaki merasai nikmat itu? Tak. Dan bukan nak kata bila tinggalkan solat 200 tu seronok, bukan begitu maksudnya. Tetapi untuk difikir-fikirkan Rahman dan Rahimnya Allah SWT kepada kaum perempuan diberikan satu peluang keemasan, iaitu berehat. Keluarkanlah darah nifas dengan selamat, dengan penuh, kata orang tu, untuk kembali kepada kesihatan yang mahasiswa. Datang bulan mungkin 7 hari, 10 hari, kurang lebih kurang dalam 35 hari, atau kalau 10 hari kali 5 waktu bersamaan dengan 50 waktu tinggalkan, tanpa perlu qada pada waktu nanti suci. Nampak kelebihan ini pada orang perempuan. Sebab tu dalam kaunseling rumah tangga, kalau saya nasihatkan seorang isteri yang emosi datang mengadukan masalah suaminya begitu gini, seolah-olah rumah tangganya dah tak macam syurga macam
neraka, ingat Allah. Saya kata astagfirullah dulu. Sebelum kita menghukum emosi kita lebih lajak daripada laju, sehingga dengan sebab itu boleh lama duduk di neraka, ingat nikmat hidup dalam dunia ni orang perempuan dapat, lelaki tak dapat. Itu antara yang saya cakap tadi kelebihannya. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Allah pemilik sekaliannya di hari akhirat besok, raja segala raja. Allah lah yang maha berkuasa. Tiada raja, hanyalah Allah semata-mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami mengabdikan diri, tunduk, patuh, melakukan apa yang Kau suruh, dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana yang kita nak, tuan-tuan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang padanya itu dapat nikmat-nikmat bagi orang yang layak dan terpilih, yang betul-betul beriman, yang betul-betul salatnya dalam keadaan rasa takut. Takut kalau Allah tidak nak dengar, nak terima apa yang kita minta di dalam solat ni. Ada rasa itu. Sebab itu dah ada rasa air mata menunggu nak mengalir. Dosa banyak. Tak dapat ketika sembahyang, dapat selepas sembahyang, lepas salam pun jadilah. Setidak-tidaknya jangan langsung tak ada rasa penyesalan dan keinsafan. Jalan bagi orang-orang yang layak, yang selected, yang qualified, dapat nikmat itu. Jangan tergolong dalam golongan orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat, seperti mana Yahudi dan Nasara. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah masuk dalam golongan yang dimurkai oleh Allah, dan janganlah tersesat kita ni melencong daripada jalan yang lurus. Masuklah kita pada kebenaran. Al-Furqan, atau nama lain bagi Al-Quran, Al-Furqan itu pemisah, pembeza, ya, pembeda bagi yang hak dengan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Maka kita jaga supaya kita jangan masuk dalam golongan-golongan orang yang kafir, orang-orang yang sesat dan tak nak dimurkai oleh Allah SWT. Lalu kita pun menyebut amin. Perkenankan, makbulkan. Masa berdiri sembahyang maghrib 3 rakaat 3 kali, ada baca kalau berjemaah imam 2 kali, amin yang akan disebut ramai-ramai kuat. Rakaat ketiga senyap kita baca sendiri. Nampak? Isyak kan 4 rakaat, 2 rakaat akan dibaca dengan jelas kuat dan 2 rakaat dibaca secara sirkular. Ya? Waktu azan ke? Time. Hampir. Dah lebih, tak ada yang ingatkan. Terus saja. Tak maaf ya, setengah masjid dia ada bunyi tet, tet, tet. Jadi saya alert, tak bunyi atau saya tak dengar. Rosak. Oh, di ujung sana ya. Takut jadi fitnah pada karya yang tak dapat datang ke masjid. Ketika masjid tak dilongkan azan ke, fitnahnya kepada muazzin lah ya. Dan melaungkan azan itu adalah syiar. Itu yang penting. Tak apalah ya, dimaafkan. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, bila mana kita membicarakan tentang kepimpinan Rasulullah, tadi saya sebutkan 2 kalimah syahadah. Sifat Nabi yang 4 itu perlu ada pada setiap kita. Apakah 4 sifat Nabi itu? Semua pun tahu. Kita belajar sedari awal umur 7 tahun mungkin di sekolah rendah agama. Itu pun salah satu nikmat bila orang tua menghantar kita belajar di sekolah rendah agama. Belajar tentang sifat yang wajib bagi Nabi, ya, khususnya bagi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Al-Amin, yaitu orang yang disebut sebagai orang yang dipercayai, ya, orang yang amanah. Al-Amin. Kita tanya diri kita, kalau Nabi itu pemimpin dunia dan akhirat, sifatnya amin, ya, menjaga amanah, kita ini amanah atau tidak? Jadi suami amanah tak dengan tanggung jawab sebagai ketua keluarga? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta
suami akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang dia pimpin terhadap keluarganya. Malah Allah berkalam dalam surah At-Tahrim ayat 6 memberi amaran keras kepada kita golongan lelaki. Kalau tak betul cara pimpin isteri anak-anak, maka nerakalah tempatnya kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan seluruh ahli keluarga kamu daripada masuk ke dalam api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu adalah daripada tubuh batang manusia dan juga batu-batu berhala yang disembah membakar kita. Tu apa hal sampai kena macam tu? Iaitu amanah sebagai ketua keluarga tak jaga, nafkah gagal bagi kat isteri pula disuruh bekerja, isteri pula kena tanggung suami dan anak-anak. Dah terbalik. Adakah kepimpinan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW? Adakah amanah Nabi begitu? Tidak. Maka di mana kita sebagai umat Nabi sepatutnya mencontohi Nabi dengan sifatnya Al-Amin atau Al-Amanatu. Disebut Al-Amanatu, amanah. Amanah ataupun tidak. Sekali mengungkapkan aku terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya RM80 tunai. Aku terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya RM40 tunai. Aku terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya RM22.50 tunai. Hari ini yang nikah tadi pagi mas kawinnya RM910.22 tunai. Pelik juga ke? Sempurna dengan tarikh hari ini 9, 11, 10, 20, 22. Saya terfikir ada lagi ke duit 2 sen tu. Rasanya dah lama meninggal duit tu. Ya? Tapi dia nak macam tu. Ya? Muskil. Kalau pergi kedai 22 kira 20 sen ke? Ya? Dia genapkan. Ada lagi orang memilih harga tu. RM910.22 sen. Tapi dia up tadi, mas kawinnya tak apa, dia bagi lebih 1,000, cuma nak diungkap RM910.22 sen. Tak apalah. Amanahnya bermula daripada menyediakan mas kawin wajib dan menafkahi pada hari-hari yang berikutnya. Makan minumnya, pakaiannya. Pakaiannya pula ada banyak kategori. Pakaian dalam rumah macam mana, pakaian depan suami macam mana, walaupun tak ada batasan aurat antara suami isteri kalau mana berdua, betul, tetapi tetap kena jaga akhlak. Malaikat bawa rahmat nanti tak masuk kalau tengok bertelanjang pula laki bini dalam rumah. Kena jaga pula adab akhlaknya. Betul. Takkan setiap masa 24 jam mentang-mentang baru kahwin, dan di ruang mana pun dalam rumah berbogel lah macam bayi baru lahir. Agak-agak lah. Tengok-tengoklah sikit. Malaikat nak masuk, ya Allah, segan. Kalau lah halal sangat telanjang, baik mati tak payah ditutup dengan selai kain. Waktu dimandikan, waktu nak dikafan, boleh ditelanjangkan mayat tu bulat-bulat macam tu. Orang yang nak uruskan tengok semua, tak boleh. Dah mati kalau fikir logik, dah mati apa dia nak malu lagi? Tak boleh. Tutup. Jaga kehormatan, maruah. Tu dah mati, apatah lagi hidup. Faham ya? Itu amanah. Amanah pengurus jenazah. Mandikan jenazah, kapan jenazah, nampak apa-apa pun amanah. Tutup mulut. Kita tak tahu bahagian kita, baik buruk tak apa segala. Jaga. Amanah Tuan Nazir untuk imarah masjid, memastikan orang datang ke masjid, orang rasa seronok datang ke masjid, orang rasa senang hati lebih lama kalau boleh duduk di masjid berbanding di rumah dia. Amanah atas dia. Amanah pada imam-imam, muazzin-muazzin untuk menunaikan tanggungjawabnya menghidupkan masjid ini, mengimamkan solat, mengazankan setiap waktu masuknya waktu solat, dan tuan-tuan ahli jemaah juga menjadi amanah untuk menjaga dengan makmurnya masjid ini. Itu amanah. Lagi apa? Kepimpinan yang ditinggalkan oleh Nabi daripada sifatnya yang 4 apabila disebut as-sidq, benar. Cakap benar, perbuatan benar. Cakap mesti serupa bikin, jangan cakap tak serupa bikin. Allah berkalam dalam surah As-Saff memberi ingatan kepada orang yang cakap tak serupa bikin. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah memurkai orang yang tahu bercakap tapi dia sendiri pun tak buat. Maka kena bercakap yang benar lah.
perbuatannya nak benar, percakapannya nak benar, hatinya pun nak benar. Sebab itu bila menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di lidah, tasdiq di hati. Tasdiq maknanya benarkan ia di dalam hati. Jangan sekadar omong-omongan di mulut, di lidah, tetapi tidak memberi bekas ke dalam hati. Itu ya, as-sidq, al-amanatu, dah sebut dua. Yang ketiga, at-tabligh, menyampaikan. Nabi pun bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah tentang apa yang aku pesan, apa yang aku katakan, walaupun sepotong ayat. Daripada apa yang Nabi pernah sabdakan, sampaikan. Supaya dengan itu berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Ingat, ya. Dan apabila at-tabligh itu artinya mengajak kepada agama Allah, agama kebenaran, agama yang diredai di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Sampaikan, ya, at-tabligh. Dan al-fatanatu, bijak. Seperti mana bijaknya Nabi pada usia 35 tahun menyelesaikan isu selepas berlakunya banjir di sekeliling Mekah, termasuk dengan bangunan Kaabah, ya, maka batu Hajarul Aswad itu, ya, rusak dan perlu diletakkan kembali di bangunan Kaabah itu. Sehingga ke hari ini masih wujud. Bergaduh pembesar-pembesar Arab Quraisy, berebut, dia lebih layak letak, dia lebih layak letak, dia lebih layak untuk letak. Tak selesai bergaduh. Maka dengan kebijaksanaannya Nabi SAW pada usia Nabi ketika itu 35 tahun, belum lagi jadi Rasul, tapi dah diangkat jadi Nabi, ya, menyelesaikan isu berebut-rebut nak letak Hajarul Aswad di penjuru bangunan Kaabah itu dengan cara membentangkan sehelai kain, dipanggil kain yang besar yang digunakan untuk melilit kepala, ya, diletakkan batu Hajarul Aswad, dan semua pembesar-pembesar yang berbalas sesama mereka tadi pegang kain tadi, angkat sama-sama, dan Nabi SAW sendiri yang meletakkan batu itu akhirnya di tempatnya, seperti mana kedudukannya hari ini. Itu namanya hakim atau hikmah, ataupun di kalangan orang-orang yang bijak, al-fatana itu bijak. Maka kalau ada ciri-ciri empat ini, kita dalam memimpin keluarga, dalam memimpin masyarakat, dalam menjadi ketua komuniti, dalam menjadi ketua di pejabat, menjadi ketua di kampung, menjadi ketua dalam daerah, menjadi ketua dalam negeri, menjadi pemimpin dalam negara, insya-Allah cerminannya itu adalah Nabi SAW. Segala urusan akan jadi selamat, segala urusan akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, akhir zaman ini banyak perkara-perkara yang kalau kita silap langkah, kita akan hanyut dan terus menjadi orang-orang yang lalai. Lebih-lebih lagi kalau kita terpesona dengan dunia yang fana. Dunia ini binasa, sedangkan yang kekal lagi abadi adalah akhirat sana. Disebut dunia ini adalah tempat untuk meninggal, akhirat adalah tempat sebenar-benar untuk kita tinggal. Kampung halaman kita asal usulnya adalah syurga, maka bercita-citalah untuk kembali ke sana dengan banyak melakukan segala amal kebaikan, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Memanglah betul masuk syurga Allah itu dengan rahmatnya, dan kalaupun rahmat Allah tipis-tipis nak dapat kerana banyak dosa-dosa lain yang kita tak terampunkan oleh Allah, tapi harap-harap dapatlah bantuan hayat, namanya syafaat. Syafaat itu pertolongan, pembelaan daripada siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa? Bukan. Nabi Nuh? Bukan. Tapi dari Nabi Khatimul Anbiya, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu salah satu caranya banyakkan berselawat ke atas Nabi untuk mendapatkan syafaat, pertolongan. Jangan berat mulut. Mulut kita ni suka sangat nak keluarkan kata-kata yang terkesan. Di laman sosial, di Facebook, di mana-mana tu kalau orang kecam, keji, orang tu mengata orang ni, kita pun nak ikut sama, jari laju nak menulis, nak menaik. Apa yang ditulis digerakkan oleh jari jemari, melainkan huruf perkataan
sehingga menjadi ayat itu semuanya datang daripada hati. Hati ini dia deliver kepada otak. Apa yang nak ditulis itu dihantar ke otak. Otak pun memikirkan apa yang dikatakan oleh hati, maka diterjemahkan, dizahirkan oleh jari jemari ini, dan ditekan butang enter ataupun hantar. Apa yang kita nak tulis akan dibaca. Semua ni asalnya bertulis, kemudian dibaca menjadi cakap dan kata-kata. Bertanggungjawablah kita. Kalau kita menghina orang, mengeji sana, mengeji sini, besok umpama dicampakkan satu jarum dekat lautan, disuruh cari balik. Agak-agak boleh jumpa. Dicampak satu jarum dekat padang, seluas padang bola pun cukuplah. Nak cari balik jarum tu. Maknanya orang yang kita buat salah tu umpamakan macam jarum tu, agak-agak boleh jumpa. Selagi mana tak jumpa, maka Allah tidak mengampuni dosa kita yang bila mana kita menyakiti dan juga berbuat zalim kepada sesama saudara kita. Nabi dalam konteks pemimpin rumah tangga, Nabi ada berkata yang berbunyi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang baik kepada ahli keluarganya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberi ilmu, memberi penjagaan, perlindungan. Maksud perlindungan ini kita bukan nak kata perlindungan yang macam Allah lindungi kita. Perlindungan ini artinya kita jaga kesihatan, kebajikan, keselamatan, urus anak sekolah, itu maknanya. Beri dia segala macam yang terbaik daripada apa yang kita mampu. Itu. Maka apabila kita hari ini nak menjadikan diri kita itu pemimpin kepada keluarga kita, kita kena jaga betul-betul lah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan untuk membawa bukan kita seorang-seorang nak ke syurga tuan-tuan, tapi pastikan isteri, anak-anak, keluarga, mak ayah kita juga sama akan ikut kita ke syurga, bawa ke syurga. Kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wirid ada baca tu, Allahumma ajirna minan nar, jauhkan dari neraka. Baca lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jauhkan daripada neraka. Kan? Allahumma adkhilnal jannah ma'al abrar, masukkanlah ke dalam syurga dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Itu nampak, untuk menaikkan darjat kita. Kita kena mohon. Mulut kita ini jaga. Sebab itu pepatah Melayu ada berkata, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Banyak kes perceraian kalau bercakap pasal rumah tangga, Tuan Nazir, kerana mulut. Tak kiralah mulut suami ke mulut isteri, sama-sama juga kadang-kadang punca menjadi cerai berai. Panggil dengan panggilan yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Masa baik panggillah sayang abang, sangat. Bila dah nak bercerai, di abang-abang cerai segala dah dipanggil. Makhluk hijau segala keluar, makhluk pink semua dia keluar. Makhluk pink boleh faham saya tak naklah sebut, faham-faham sendirilah. Makan tidak, bela tidak, tapi itu yang rajin disebut. Tak faham. Padahal makan kambing, ayam tak pernah pula dipanggil ayam kau, lembu kau tak pernah. Tapi binatang yang pink tu juga dipanggil. Pelik. Bila tanya kenapa panggil dengan pink, comel. Comel lah sangat. Jadi jangan buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Sebab itu Nabi berpesan dalam satu hadis, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman dia kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang elok-elok, yang baik-baik, atau lebih baik dia diam. Maknanya kalau bercakap hanya akan mendatangkan dosa, menyakitkan hati orang, menzalimi orang lain, lebih baik dia diam. Kerana kalau dia bercakap juga akan menjadi dosa. Itu. Bila mulut nanti dah dikunci di hadapan Allah, kita akan dipertanggungjawabkan. Maka sebab itu mulut ini selalu banyak, kalau dah tak tahu nak cakap apa, istighfar dia banyak-banyak. Astaghfirullah. Itu yang pendek. Yang sedang-sedang, astaghfirullahalazim. Yang panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pun bergaduh. Hayyulah, hayyalah, hayyulah, hayyalah, hayyulah, hayya. Kita suka bergaduh benda-benda macam ni kan? Bukanlah orang sini, orang tempat lain. Apa untungnya untuk agama? Sedangkan perbahasan dah selesai lama dah. Hayyu boleh, hayya boleh. Yang tak boleh, hayya. Yang itu Cina.
Nampak? Hayya. Kan? Hayyu boleh, hayya boleh, tak ada masalah. Ya? Kenapa nak bergaduh? Tapi bila mengikut cakap-cakap orang yang boleh mengundang menjadi dosa, bukan main lagi. Tak handsome, tak apa, janji kaya. Allahu Akbar. Kau ada telefon Siti Hadijah? Tak ada, lemah. Allahu Akbar. Tahu tak, sedikit demi sedikit godaan dan godaman iblis itu masuk. Iblis dulu, sebelum namanya ditukar jadi iblis, namanya apa tuan-tuan? Ingatlah, Azazil. Azazil ni siapa? Yang paling taat, yang paling alim, paling banyak ilmu dibandingkan dengan para malaikat. Dalam syurga duduknya Azazil. Apa Allah suruh sebelum diciptakan Adam? Semua dia buat. Dia patuh. Kepimpinan dia di dalam syurga, Azazil ni hebat. Sehingga malaikat-malaikat pun hormat, respect. Hebat Azazil, yang paling the best. Tapi tahu tak mengapa akhirnya menjadi kafir Azazil? Kerana ada ujub, bangga diri. Kerana ada apa? Takabur, cakap besar. Kerana ada apa? Sombong. Sebab tu hadis Nabi ada kata, kalaupun ada sebesar zarah rasa sombong, neraka tempatnya dalam hati kita. Tu nak jaga tu. Bukankah Allah memerintahkan fasjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu semua kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Lalu berdialog dia dengan Allah. Ya, mengapa aku nak sujud kepada dia? Dia dicipta daripada tanah, sedang aku dicipta daripada api. Maknanya tanah itu kotor, dipijak, diinjak, ya, di bawah dia api, marak menjulang. Bagaimana dia nak sujud? Timbul rasa ujub, timbul rasa cakap besar, takabur, timbul rasa sombong. Janji iblis setelah Allah hukumkan sebagai murka, dicampak ke dalam neraka, ya, di hari akhirat nanti bersama dengan seluruh keturunan pengikutnya dan orang-orang di kalangan manusia yang ikut bisikan dan godaannya, dicampak, dihumban ke sana. Maka kena semak hari ini janji iblis untuk menyesatkan keturunan anak Adam. Dia akan pastikan seorang demi seorang akan ikut. Maka bila dengar orang cakap seolah-olah boleh menyebabkan rasa bangga, belangga, hati-hatilah, jangan suka sangat untuk disebut ulang-ulang sebut. Tak handsome, tak apa, jadi kaya. Kita pun rasa, wow, kaya, aku nak ikut dia. Kaya kalau bawa kepada kekufuran, kaya kalau bawa kepada maksiat, kaya kalau mendatang fitnah, untuk apa tuan-tuan? Handsome, tak handsome, rupawan, tak rupawan, semua ini dari Allah. Kalau diuji dengan kekayaan, kita lah orang yang paling lama besok akan diaudit di hadapan Allah. Ibarat katanya, ya, custom akan semak balik kekayaan itu dihalakan ke mana, kekayaan itu dapat dari mana. Panjang semak-semaknya, pemeriksaannya panjang. Biarlah tak handsome, biarlah handsome, kaya, nafkah, alirkan duit, belanjakan duit pada jalan Allah. Sayyidina Uthman bin Affan yang merupakan menantu bagi Nabi SAW, sahabat bagi Nabi SAW, tergelar dengan kaya, hartawan. Tetapi sehingga hari ini harta Sayyidina Uthman bin Affan mengalir di Makkah, di Madinah sana. Itu kekayaan wakaf. Itu Abdurrahman bin Auf, kaya, dermawan, ya, sanggup menghabiskan hartanya untuk agama. Kerana tak mahu nanti lama akan disoal di hadapan Allah. Walaupun dah dijanjikan syurga sahabat-sahabat Nabi ini, tapi boleh jadi di kalangan sahabat dia yang last sekali. Kekayaan dia tu nak disemak balik, ke mana dihalalkan. Ya, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, maka kita ini pun besok akan dipertanggungjawabkan dengan kata-kata kita. Apa
apa yang kita sebut. Akhir kalam daripada mulut kita tatkala nak mati, meninggal, berjaya tak sebut la ilaha illallah. Kita pernah tengok beberapa babak kematian, kisah benar. Tengah ceramah sebut la ilaha illallah, tumbang. Alhamdulillah. Sedang berkhutbah di atas mimbar, sedang baca ayat Allah dan memang menyebut Allah atau la ilaha illallah atau Allahu akbar, mati, meninggal, husnul khatimah. Yang kita nak memilih mati yang macam mana? Tak handsome, tak apa, janji kaya, mati. Agak-agak. Kau ada telkom Siti Khadijah, tak ada, lemah, mati. Jangan main-main. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, banyak mengkoreksi diri. Jangan sesuka-sukanya nak sebut yang macam-macam kalau tak membawa jadikan benda yang baik. Tak payahlah ustaz nasihat orang, kubur masing-masing. Banyak ayat-ayat ni keluar. Tak payah belagak syok malaikat, ya. Kita tahulah jaga diri kita. Syurga ke neraka ke bukan kau yang punya hal. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita menyampaikan kebenaran agama. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang kita. Kita nak mengajak semua yang ada di depan kita dalam hidup kita, yang beragama Islam, yang belum Islam pun kalau boleh sempat dapat hidayah masuk Islam, mari masuk syurga sama-sama. Itu sebenarnya. Kita jangan nak ada rasa tamak, syok sendiri nak masuk syurga seorang-seorang. Sebab itu tadi dipesan oleh Allah dalam surah Tahrim, wahai orang beriman, jaga diri kau dan ahli keluarga kau daripada masuk neraka. Sebelum tersebar luasnya dakwah Nabi SAW membawa ajaran Islam, ramai yang belum beriman. Tapi tengok perjuangan Nabi SAW. Seorang demi seorang, ya, masuk ke dalam agama Islam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau pernah kita dengarkan satu ketika dahulu ada bait nasyid dalam menceritakan tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, sepatutnya kita kena teruskan. Antaranya bait itu disebut, Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa Allah dan Rasul sebagai pembela. Sebab itu kita kena sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ni kalau ulang-ulang sebut, selain dapat pahala seperti ayat Al-Quran, sebenarnya mendamaikan hati. Bagi orang yang jiwanya tertekan, banyak fikiran dia terganggu, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil banyak-banyak, insya-Allah akan dapat ketenangan. Sebab itu ayat Al-Quran yang Allah turunkan itu sudah cukup lagi melengkapi. Ditambah pula dengan hadis-hadis Nabi SAW ini, lagi menguatkan perjalanan kita di atas muka dunia ini daripada terpesong sehingga sesat di jalan yang terang. Setelah ada Al-Quran dan hadis, kita dah ada pada jalan yang terang, jalan yang padanya itu dah disuluh supaya tak masuk lubang, tak masuk gaung. Seperti mana kita berada dalam dewan solat masjid yang indah ini, cahaya-cahaya lampu dah terang menerangi, supaya kita saling nampak apa yang ada di depan, di tepi, kanan, kiri dan belakang, dan saling nampak wajah-wajah yang ada bersama kita pada malam ini. Bayangkan kalau blackout, bayangkan kalau masjid ini tidak ada bekalan elektrik, agak-agak kita nak datang ni main sentuh-sentuh, pegang-pegang, macam bini aku, bini orang sebelah, macam laki aku, laki orang, Tuan Nazir pula aku pegang. Contoh cahaya. Maksudnya dengan cahaya ini kita akan nampak apa yang benar, apa yang tak benar. Sebab itu Allah kata, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul dengan kebenaran. Ya, bil rasul wa dinil haqq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk menjelaskan tentang agama ini secara keseluruhannya, walaupun ditentang oleh orang-orang yang membenci, yang tak suka. Itulah namanya perjuangan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal bukan sebab ada maulid Nabi kita kenal sehari itu atau hari ini je. Besok, lusa, selama mana hayat masih ada di kandung badan, kita akan tetap mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang Allah angkat darjatnya tinggi setingginya, yang Allah menjadikannya sebagai kekasihnya. Nah, ini dia. Dan kita kalau tak beriman ni jadi masalah lah. Ya. Mengucap 2 kalimah syahadah, nama Muhammad ada di situ. Dalam laungan azan, dalam laungan iqamah ada nama Muhammad. Ya. Dalam kita solat tahiyat awal, tahiyat akhir ada sebut Nabi Muhammad. Banyak kan berselawat. Dan ada dalam riwayat nombor 1 punya selawat sama yang dibaca dalam tahiyat akhir. Itulah dia pun. Itu yang paling panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya. Allahumma barik ala Muhammad, ya. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca. Itu yang paling afdal panjang. Tapi kalau nak buat pendek pun tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiba-tiba ada yang tanya, pakai sayyidina ke tak pakai sayyidina? Nak bergaduh lagi itu Tuan Nazir pasal sayyidina dengan tak sayyidina. Dia fikirnya sayyidina yang main tu, yang jadi kaya permainan. Tuan-tuan, Nabi di sisi Allah paling suka kalau dia dipanggil dengan panggilan abdu, hamba. Bukti surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ayat itu turun dengan bi'abdihi, bukan bi rasulih, bukan dengan bi nabiyih, bukan bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mempergerakkan seorang hambanya, dalam kurungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Kan ayat tu Nabi lebih suka dipanggil dengan nama hamba, sebab dah diangkat sebaik-baik manusia di sisi Allah, dijamin syurga, tiada dosa yang dahulu maupun yang kehadapan, maksum, terpelihara. Maka Nabi nak letaklah supaya jangan ada rasa yang luar biasa, yang rasa seolah-olah besar, rasa besar, sedangkan memang besar, tetapi masih ada rasa nak merendah diri, maksud kata. Macam tuan haji lah contoh, tuan haji yang ada ni, tak payahlah berhaji-haji dengan saya. Kenapa? Takut nanti rasa datang bisikan, rasa besar, rasa ujub. Sekali orang panggil encik, tersinggung. Celaka betul panggil encik. Aku mau haji dulu bertahun nak pergi, ya, duitnya sempat keluar masuk 100 kali, tak cukup-cukup sekali tak dipanggil haji, kecil hati. La ilaha illallah. Tuan-tuan, itu pun bisikan-bisikan dah mula masuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tak haji ke dia? Haji. 4 sahabat tu tak haji ke dia? Tapi ada kesibuk-sibuk disuruh, panggil aku Haji Muhammad bin Abdullah, panggil aku Haji Abu Bakar Ibn Khattab, panggil aku Haji Osman bin Affan. Di sini kalau ada Osman memang panggil saya Haji Osman. Soalnya kalau tak dipanggil berdosa, kalau tak dipanggil ya jadi bergaduh. Tak ada. Maksudnya panggil jangan jadi bangga, tak dipanggil jangan jadi kecil hati. Nabi kata la tusayyiduni fi shalah. Janganlah kau bertuan-tuan dengan aku ketika berselawat. Maknanya tak nak sampai kita ni menyembah dia. Tapi kita dalam berbicara, apa khabar tuan? Adakah dengan cakap kita apa khabar tuan kita menyembah dia? Tidak. Kita ihtiram, menghormati. Hormat. Tapi kalau tak panggil tuan, maknanya tak hormat ke? Tidak juga. Ya. Apa nama encik? Apa nama awak? Adakah tak hormat? Hormat. Suami isteri boleh berbahasa basi. Awak siapa? Ya saya. Boleh je. Ada pula yang memilih you siapa? Hai, nampak? Hormat juga. Orang putih tu, anak beranak berbahasa dengan mak bapak dia. Hello father, how are you? Adakah itu tak hormat? Dan memang bahasa dia.
Orang Arab berenti. Ana enti. Ya ab, anta kaifa? Adakah kita nak kata anak ini derhaka dengan bapa? Tak hormat. Dah itu bahasa dia. Kata panggilan nama dia. Ya baba, ya baba. Aina anta? Aina anta? Wahai abah, mana kau? Kasar? Tidak, masih hormat. Berdoa dalam bahasa Melayu kepada Allah. Kita memilih saya awak atau aku kau. Dengan Allah berdialog. Aku kau atau saya awak? Jujurnya dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhan saya, sesungguhnya awak maha pengampun, maka ampunilah segala dosa-dosa yang saya lakukan. Gonceng bunyinya. Walaupun tak salah. Tak salah, tapi pelik lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, itu okeylah. Kami ini banyak lakukan dosa. Bila jamak dia okey. Tapi bila mufrad, seorang-seorang, pelik. Orang dengar, ya Allah, ya Tuhan saya, sesungguhnya saya ni banyak buat dosa. Awak ampunlah dosa saya. Ya Allah, macam ngada-ngada pula. Tak apa, janji manja. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini banyak melakukan dosa dan sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka Kau ampunkanlah segala dosa-dosaku. Masih hormat. Yang jadi tak hormat bila meninggikan suara. Wala taqul lahuma uff. Adik-adik yang ada mak ayah, bila mak panggil, nak sini tolong mak di dapur. Ish, orang tengah main PUBG ni lah panggil. Itu dalam Quran Allah dah sebut. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu sekalipun dengan perkataan dan sewaktu dengannya. Ish, kalau bercakap tu macam marah je dengan mak bapak sebab dia sedang main benda-benda di tangan dia. Umpama kembas siap. Allah di mana? Rasul di mana? Diletakkan di hatinya mana? Di mana? Maknanya ketaatannya kepada Allah dan Rasul tu di mana letaknya? Kalau ini lebih besar dari segala-galanya. Sebab itu nak jaga anak-anak akhir zaman ni satu cabaran kepada kita semua yang bergelar bapa, bergelar ibu, atuk, nenek. Mereka ni asyik dengan dunia ni. Kita tak main benda-benda ni di zaman kita kanak-kanak. Jauh sekali Puan Nazir langsung tak jumpa zaman kanak-kanak. Saya pun tak ada. Umur saya sekarang baru 44 tahun, tak ada benda-benda ni. Kalau ada pun dulu game bodoh je tu. Tak apa namanya, saya pun tak ingat. Kan? Sekarang ni segala benda bukan game aja. Benda yang pelik-pelik akan dijumpa dalamnya. Salah ke Ustaz? Masa lockdown dulu PKP, masa COVID tengah hidup, sekarang COVID macam hidup mati je, macam ada tak ada kan? Dah memang disuruh belajar guna ni. Betul. Kalau dah itu arahannya. Tapi sesiapa pula yang suruh berjam-jam menghabiskan waktu lawannya di sini? Dari satu game ke satu game di downloadnya, diinstal, main PUBG, Mobile Legend dan macam-macam game lagi yang membawa kepada akhirnya rasa hilang hormat kepada kedua ibu bapa. Jadi sebenarnya kita ni dah terikut ajaran siapa? Musuh-musuh Islam mana yang kita taat setia? Sanggup menderhaka mak bapak, ya, memanggil dengan panggilan yang macam-macam pada mak bapak. Ya, orang tua ni tak reti ke orang tengah main, tengah fight ni. Bodohlah orang tua ni. Berdosa ayat itu. Nampak? Jadi kita ni pula jenis mak bapak yang cepat sangat naik angin, kita henyak tumbuk pula, dah jadi lain pula. Ya, kalau nak menghukum pun ada batasnya lagi. Ya, kita yang bagi benda-benda ni pun kadang-kadang kita lepaskan macam melepaskan kambing keluar daripada kandang begitu saja. Nak balik ke kandang ikut suka hati, tak nak balik pun ikut suka hati. Mana boleh macam tu? Kita yang kata ni datang Allah bagi segala nikmat ke atas kita adalah sementara sifatnya. Maka guna ni dalam tempoh 1 jam untuk tujuan belajar. Lepas 1 jam kita ambil balik. Sekali kau letak password dalam handphone ini, ia akan dirampas sama sekali sampai bila-bila. Nampak? Tanya kita lah ni pejabat agama, bagaimana umur remaja bawah 18 tahun terlibat dengan perzinaan? Di hujung jari ini jawapan. Segala dibuka, ditengok. Datang pejabat agama tiba-tiba marah-marah. Kita nak kahwin cepat walaupun belum kursus kahwin. Ingatnya apa? Duduk dalam hutan nak cepat-cepat. Ya? Kita ada undang-undang, macam mana pun bawah umur tetap kena buat permohonan. Kena mohon melalui mahkamah pernikahan bawah umur. Kalau dah tahu terlanjur, siapa suruh pergi buat dulu sebelum melakukan perkara itu, sebelum mengambil keputusan nak nikah? Bersabar, bertahan. Itu yang sepatutnya. Siapa yang suruh berpacaran, berkencan kata Indonesia, keluar outing,
Ingat lockdown dulu, mula-mula berlaku bulan 3, 18 Mac, tak adalah orang ditangkap berbuat maksiat, berdua-duaan dalam satu rumah, dalam satu kereta, keluar curi-curi juga jumpa, buat, tangkap. Kami di Jabatan Agama tetap alert dengan apa-apa laporan yang masuk untuk bertindak, tangkap dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi kita lihat bahawa hari ini kerosakan atau kebejahatan umat Islam kita itu dah tak kira, dari tua sampai ke muda pun boleh terlibat. Umur-umur dah senja 40-an ke atas ni, umur-umur yang sepatutnya banyak dengan akhirat ni pun kadang-kadang duka cita terlibat dengan benda-benda yang pelik-pelik. Handphone saya ni, macam saya cakap dengan Tuan Nazir minggu yang lalu, ya, ada je orang mengajak cuci duit. Saya pun tak faham apa benda cuci duit ni. Cuci duit, pernah ya? Cuci duit, ada orang hantar mesej suruh cuci duit. Pernah dapat, tapi tak pernah kita buat dan terlibat. Dulu orang nak beli tikam nombor ekor, orang pergi kedai spot Toto. Kalau kat Sungai Besar tu, dekat sebelah bank BSN tu je. Saya silap ni kata, macam kenal dia yang masuk. Saya dulu berkhidmat di Kuala Kubu, nak cepat cari parking kereta, tak pandang-pandang, masuk petak, masuk parking. Tahu-tahu saya keluar, saya pergi kedai sana, masuk balik nak ke kereta, orang punya ramai depan kereta saya, tengok tengah tulis nombor. Saya tengok apa hal dia tulis nombor saya. Selalu polis kalau tulis tu sebab tak masuk peta betul di saman. Ini Cina-Cina sekena semua. Cina lah bangsanya. Saya tak nampak lah pula Melayu. Memang muka Cina, saya kata Cina lah. Dia tulis nombor. Rupanya di belakang dia orang kedai nombor ekor. Tu. Nombor saya agaknya cantik sangat, 5678. Banyak ni nombor kereta yang lain, bukan kereta yang itu. Ya, 5678 boleh. Lepas tu dia kata, wah ini nombor banyak, cantik susun, warna kereta lagi merah, nyala-nyala, banyak orang, ini mesti kena. Tengok nombor saya, dia orang pergi tikam. Ya? Tak tahulah kena tak kena, saya tak ambil tahu. Saya pun, isteri saya kerjanya cuci duit. Ini saya dah cakap dah, itu Tuan Najib dah dengar. Pula terkejut cuma, isteri saya ikut malam ni, dia dengar masa bila pula aku cuci duit. Sengaja saya letak poket saya duit dalam basuh baju, nanti dia jumpa, oh ada duit. Itulah duit tips namanya. Pernah buat tak abang-abang? Buatlah dekat isteri supaya seronok sikit, tolong basuhkan baju kita kan, baju meja semua. Seluk poket ada duit, RM5, RM1. Sengaja je letak tu. Abang ini nafkah ke? Tak ada lah, itu duit-duit awak jumpa memang awak punya lah. Nampak macam tu. Biarlah dia punya. Dia tinggal lagi sedar tak sedar yang dia dapat duit tips sebenarnya kat situ. Sengaja dia sebenarnya. Sebab itu kalau orang tanya dengan saya, bagaimana nak menjaga kasih sayang seperti mana kasih sayang Nabi SAW terhadap rumah tangga pengindah. Kalau dalam ayat dalam surah Ar-Rum tadi disebut litas kunu ilaiha, untuk menjadi aman, bahagia ataupun seronok dalam rumah tangga. Ejaan seronok itu sendiri ada rahsianya. S-E-R-O-N-O-K. OK, dua huruf yang belakang tu adalah bagus maknanya. OK. Pastikan di dalam rumah tangga tuan-tuan yang mentadbir mengurus rumah tangga, yang dah kahwin, yang bakal kahwin, adik-adik di belakang bakal jadi suami. Kalau di kalangan yang bujang, tu yang sedang bersungkuh baju hitam cuit-cuit kawan itu, besok jadi suami bukan sekadar kahwin kerana nafsu syahwat. Kalau kahwin sekadar nafsu syahwat, haiwan pun kahwin kerana nafsu syahwat, maka wajib kita membezakan antara kita dengan haiwan. Maka apa yang perlu untuk menjadikan perkahwinan seronok? Dengar tips saya beri setelah 19 tahun bergelumang dan berkecimpung dalam dunia hal ehwal agama Islam, merangkap tentang merujuk kepada hal ehwal kekeluargaan. Yang pertama, setelah ada perkataan seronok, nak pastikan urus takbir menjadi seronok dalam rumah tangga sesuai dengan ayat Allah dalam surah Ar-Rum tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, untuk menjadikan mata sedap mata memandang, seronok mata memandang terhadap isteri, terhadap anak-anak. Maka dalam hubungan perkahwinan, pastikan perkataan-perkataan yang saya sebut ini ada huruf OK mesti diamalkan. Yang pertama, elok. Cakap elok-elok itu adalah sunnah dalam rumah tangga. Sebab Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata kesat, nista, walaupun isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ada kalanya boleh menyebabkan rasa tak senang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata-kata dia, merajuk dia sebagainya, itu asam garam dalam rumah tangga. Tetapi wanita dalam hidup Rasulullah, wanita-wanita beriman, dekat dengan Allah SWT. Kita hari ini wanita-wanita Islam, tetapi emosinya tak tentu lagi sekuat seperti mana imannya isteri
isteri atau wanita dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kena ada elok-elok. Elok-elok pada lidah, elok-elok pada perbuatan, elok-elok pada dalam hati. Kalau pasangan kita buat salah, dia minta maaf, jangan menghukum lebih daripada Allah dan Rasul. Maafkan dia, kerana itu adalah perbuatan mulia. Yang penting ingatkan dia, bang, jangan diulangi lagi kesalahan yang sama. Kerana mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang kali bukanlah di kalangan orang-orang beriman. Ingat tu, orang beriman tidak melakukan kesilapan berulang kali. Lirik nasyid di akhir zaman ni dah tak apa berlaku, tuan-tuan. Orang dah tak nak dengar. Tapi lirik-lirik nasyid lah yang menjadikan kita hatinya dekat kepada Allah. Elok-elok percakapan, perbuatan dan juga hati. Elok-elok. Lagi apa perkataan yang ada okey-okey? Peluk, memeluk. Tuan Nazir dan yang sebarisan usia dengannya. Orang dulu-dulu sekolah Melayu kalau mengeja, perkataan peluk, P-E-L-O-K. Orang-orang sekarang ni yang PBLU mengeja peluk dengan P-E-L-U-K. Tapi kalaupun dieja dengan P-E-L-U-K, adik-adik di belakang, bila kau menyebut tetap dengan ejaan orang dulu-dulu versi Tuan Nazir. Mana pernah dengar mak bapak saya peluk memeluk? Mana dia? Di pagi raya ni jomlah berkumpul adik-beradik, alung, angah, adik semua usu, kita peluk memeluk dengan mak ayah kita. Peluk memeluk. Ada okey-okey, itu lebih dekat di hati. Abang, sejuklah malam ni, hujan lebat. Peluk saya. Suami mendengar takut. Apa hal kau gigi tercabut ke sampai bunyi peluk kau lain macam? Peluk gigi tercabut ke? Gigi palsu tertanggal. Memang bang tidur kena tanggal gigi. Kau tertelan mati tercekik katanya. Ya? Peluk memeluk. Suami isteri. Anak dipeluk dengan kasih sayang. Hantar ke sekolah, turun dari kereta, turun dari motor, turun peluk. Sebelum pergi, belum naik kereta, peluk dulu kat rumah. Kalau tanah nanti turun leceh, parking payah apa payah, nak turunkan aja. Peluk dulu pagi-pagi, malam sebelum tidur ni peluk. Anak-anak akan menjadi lembut hati. Tak adalah dia berbahasa tak adalah dia buat lagi. Peluk, cium dahinya, cium upun-upunnya. Lagi seluk menyeluk pula. Tuan Nazir tulis malam ni, dia nak praktik tu. Seluk menyeluk, eja S-E-L-O-K, menyeluk, L-O-K, bukan seluk menyeluk, bukan. Seluk menyeluk, apa yang diseluk? Poket ni diseluk, dibagi nafkah, dibagi hadiah, dibagi belanja. Isteri di rumah, suami nak balik daripada kebun sawit kejap lagi ni, seluk barang-barang di dapur, apa nak dibagi minum makan kat orang lelaki aku yang penat mencari nafkah. Itu maksudnya seluk menyeluk. Lagi terus buat apa yang disebut sebagai gosok menggosok. Ni dengar-dengar macam tak lama nak PRU ni, pilihan raya utama. Oi, banyak orang dah keluar yang muka tak pernah nampak keluar. Tujuan tu apa? Gosok menggosok. Kita cerita dalam rumah tangga, gosok menggosok. Isteri gosok suami, suami gosok isteri. Bodek membodek, saling bergurau. Itu maknanya gosok menggosok, bodek membodek, ajak mengajak, gurau senda, gosok menggosok. Sakit balik menyawit tadi, ala lengok-lengok, gosok dia dengan minyak yang sesuai, bukan dengan minyak masak cap buruh tu. Minyak panas. Isteri pula bengkak kaki mengandung, mengandung pula dah tua-tua ni, mengandung umur 55 mengandung lagi ada ke, ya? Disapu minyak kat lutut, buku lali, gosok. Itu kang mandi, dah lama tak pernah mandi, tolong menolong gosok menggosokkan, gosokkan dia. Ni tangan aku tak sampai, nak minta belakang, tolong sini gosokkan. Tu cerita kasih baba, nak mati pun minta tolong garukan permintaan terakhir dia tahu, dan esok umumkan hari cuti seperti kematian dia. Tu kasih baba, nampak? Garu dek kerami, garu ngada-ngada nak mati macam-macam, minta semut gigit lah. Ini laki bini lagi dituntut gosok menggosok. Tu lepas tu tepuk menepuk. Tepuk menepuk ni macam ni kurang lebih maknanya memberi sokongan. Kalau kita suka tengok suatu benda tu, ya, amat baik, amat bagus, biasa kita tepuk memberi sokongan. Dan tepuk menepuk ni juga mengingatkan. Kalau suami kita tu silap, ingatkan dia. Isteri kita silap, tepuk dia, ingatkan dia. Bang, bangun bang, ni subuh dah nak terlajak ni, kalau lambat bangun, tepuk, ingatkan dia. Itu maknanya.
Lagi dah ada tepuk menepuk, dah sebut gosok menggosok, apa lagi rajuk, pujuk, jangan dibiarkan. Ini isteri merajuk, biarkan. Lama-lama lelaki rumah orang sebelah yang pujuk. Itu yang jadi curang. Lepas tu bila dah curang, kata lelaki rambut sikat belah tepi yang curang. Mana ada datang hukum itu? Yang botak pun ada yang curang tau. Yang rambut belah tengah pun kalau dia nak curang, curang. Yang rambut awan nano bunga ku habis bulu kambing, kalau nak curang, curang juga. Nak cakap apa? Curang bukan sebab sikat rambutnya, curang bukan sebab takdir. Curang adalah tentang pilihan, nak buat atau tidak buat. Itu jangan mudah-mudah kata dia curang kerana takdir, dia mencuri kerana takdir, dia tak sembahyang kerana takdir. No, dia tak sembahyang kerana dia memilih untuk tidak sembahyang. Dia tidak nak taat ataupun nak menunaikan perintah kerana dia memilih untuk tidak taat. Dia curang adalah dia memilih untuk curang. Itu saja. Faham ya? Okey tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, seterusnya adalah tengok-tengok. Tengok-tengok dia ni sakit ke, carikan ubat. Berak berdarah, kena carikan penawar. Tengok malas nak pergi sembahyang, tengok-tengokkan macam mana nak bagi dia rajin. Ya. Kalau tadi tu tepuk-tepuk tu suami tu diingatkan baik-baik. Subuh pikur lagi, tak bangun. Bang, Covid ada sebelah dah ni, bangun kot. Tak bangun juga. La ilaha illallah. Bangun, insyaAllah bangun. Ya, insyaAllah bangun. Bang, kiamat bang, bumi bergegar. Bangun, tengok dia pun terkejut. Budak lagi. Ya, subuh bangun. Itu tengok menengok, tengok-tengoklah. Ya, pakaian dia dibelikan ketat. Cara mengukur paling minimal memberi isteri dan tanggungan pakaian setahun 2 kali tuan-tuan, iaitu Hari Raya Aidil Fitri, Hari Raya Aidil Adha. Saya fakir miskin ustaz, pakaian saya pun pakaian lama. Manalah mampu saya nak membeli pakaian isteri anak-anak. Sebab itu orang kaya-kaya kena bayar zakat. Dan tanggungjawab amil, orang yang mengumpul duit-duit orang bayar zakat, kena memastikan fakir miskin mendapat sepersalinan baju sekurang-kurangnya pada hari Lebaran, pada hari Raya Aidil Fitri dan hari Aidil Adha. Jika ini tak dapat, bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kata apa? Bila menyambut hari perayaan hari kemenangan Aidil Fitri, Aidil Adha, pakailah pakaian baru. Walhal Nabi itu bersederhana dalam pemakaiannya. Nabi kalau memilih untuk jadi usahawan, peniaga berjaya, dah lama jadi peniaga paling berjaya dalam dunia. Tetapi Nabi memilih menjadi Rasul, yang menjadi utusan Allah, tak perlu kepada kekayaan, cukup pakaiannya bersederhana. Sampai jahit baju sendiri bila koyak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita umat boleh memilih untuk pakai, dan Nabi pesan bila tiba hari Lebaran dalam setahun ada 2 kali, Hari Raya Aidil Fitri dengan Hari Raya Aidil Adha, tukarkanlah pakaian tanggungan kamu, isteri dan anak-anak. Fakir miskin mana? Kena dibiayai oleh orang kaya-kaya. Maka amil, orang yang mengumpulkan duit, ya, iaitu penguasa ataupun orang yang ditugaskan untuk memungut duit-duit bayaran zakat dan sebagainya, untuk disampaikan duit ini kepada orang yang bergelar sebagai fakir dan miskin, untuk merasai nikmat bergembira pada hari Lebaran. Tengok-tengok, itu namanya. Dan yang seterusnya, jenguk menjenguk. Kita kahwin tuan-tuan, pasti ada keluarga pada pasangan kita. Bila kita menjenguk mereka? Tunggu raya, janganlah begitu. Dengar sakit, ziarah, jenguk. Dengar dia itu panggil kenduri kendara, jenguk. Luangkan masa. Dah meninggal ustaz, dah meninggal 2 tahun lepas, maknya, bapaknya dah tak ada, bapak mertua saya dah tak ada. Kuburnya, jenguk. Ini jenguk kubur pagi raya, mana datang? Bukanlah haram, ada orang buat, pergilah. Tapi kan hari raya disuruh bergembira. Tapi pun kita dah ubah pergi bersedih, nangis kat kubur mak. Saya nak kuih tat mak, tapi mak dah mati kat bawah tu. La ilaha illallah. Kau ingat tat tu boleh keluar ke atas batu kubur tu? Ya. Itu doa. Bagi orang yang mati ni, dia menunggu doa. Doa tak payah tunggu pagi raya, sehari sebelum raya, sebulan sebelum raya, selepas raya, setiap masa doa. Kenapa yang kita susah sangat nak doa mak bapak kita yang tertunggu-tunggu kiriman?
Dia bukan minta duit, dia minta doa. Doa waladun salih, doa anak-anak yang saleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Apabila mati saja seorang anak Adam, terputus segala perkara di dunianya melainkan 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah yang dia ada, yang dia buat masa hidupnya. Ya, dia berwakaf, dia bersedekah, dia buat itu, bina ini, tinggal kat dunia orang manfaatkan untuk tujuan ibadah, kebaikan, dapat mengalir pahalanya, menolong dia apabila dia mati. Yang kedua, al-ilmu yuntafi'u bihi, ilmu yang dia ada, yang diajarkan kepada orang lain. Tuan Nazir, seorang ustaz dulunya mengajar di sekolah itu, sekolah ini, anak muridnya ingat sangat apa yang diajar. Selama mana dia ingat dan diamal, selama itu mengalir pahala apabila Tuan Nazir dah tak ada di atas muka dunia ini. Contoh. Begitu juga tuan-tuan yang lain, tuan-tuan muslimin muslimat, ajar ilmu, memasak pada anak buah, anak cucu, anak saudara, diajar memasak macam ni. Ilmu tu mengalir selama mana dia pergi memasak pula untuk orang lain. Dia bagi orang berbuka puasa makan daripada apa yang dia belajar tentang masakan tadi. Mengalir pahalanya. Al-ilmu yuntafi'u bihi. Dan doa waladun soleh, doa anak-anak soleh, doa untuk mak bapak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Doa untuk mak bapak. Rabbayana rabbawna sighara saghira, semua boleh, jangan bergaduh pasal itu. Saya dah tanya dah kawan-kawan saya sama belajar di Jordan dalam bidang bahasa Arab, killahuma salih. Dua-dua boleh. Oh, kadang balak tak pandai bahasa Arab, nak ulama. Jangan merasakan diri itu terbaik sangat. Di sisi Allah, Allah Maha tahu. Niat kita berhimpun pada malam ini bukan untuk menyembah Muhammad, tetapi adalah untuk sama-sama menyemarakkan cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad. Kalaupun bukan bersempena dengan tarikh 12 Rabiul Awal, esok, lusa, sampai bila-bila, sampai kiamat pun, kita tetap untuk menegakkan sunnatul Rasulullah, menjaga 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan jadi orang yang hanya baca Quran pada bulan Ramadan, sedangkan Al-Quran perlu dibaca setiap waktu, setiap masa. Itu maksudnya. Ini ada orang Ramadan dia lah nampak, oh selah dari muka depan sampai An-Nas. Lepas tu Syawal, banyak dekat rumah terbuka, makan sini. Asal pergi rumah terbuka, muka dia. Jimat aku Ramadan sebulan dekat masjid, muka kat masjid. Syawal rumah orang terbuka, semua aku redam. Kadang-kadang ada bola yang buat open house bulan Zulqaidah, masuk juga Zulqaidah. La ilaha illallah. Seronok macam ni, ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya kira cukuplah kot pada malam ini yang dapat saya kongsikan, ya, segala macam tips dan sebagainya untuk dijadikan manfaat kepada diri yang mendengar. Moga-moga menusuk ke dalam kalbu dan menjadi perhatian kita dalam nak bertindak dan beramal, insya-Allah. Apa yang penting, lakukanlah segala kebaikan yang apa Allah perintahkan kiranya, dan jangan sekali-kali bercita-cita untuk melakukan dosa. Sedangkan di zaman Rasulullah, seseorang berkata di hadapan khalayak ramai, aku mahu berzina, diulangnya banyak kali. Lalu dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini tadinya bercakap ingin berzina, apakah pandanganmu? Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya engkau bagiku sebagai satu tebusan. Lalu Nabi menyentuhnya dan berdoa, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya, dan peliharakan kemaluannya dari berbuat maksiat. Doa itu terus angkat mustajab, sebab doa Nabi, sahabat ini langsung tidak terjebak kepada dosa melakukan zina, apatah lagi nak bercakap benda yang macam itu. Maka kita hari ini kalau bercakap nak berbuat jahat, siapa nak tebus kita dengan apa yang kita cakap? Nabi dah tak ada. Maka kita lah kena sedar dan ingat-ingatkan kawan-kawan kita. Ingat-ingatkan, tepuk-menepuklah sesama kita. Janganlah berbuat perkara mungkar, sedangkan Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah perintahkan kepada kita berbuat yang ma'ruf dan tinggalkan yang mungkar. Jangan kau memilih untuk berbuat mungkar. Kalau kata aku, bila orang dah benci aku, lebih sanggup aku tinggalkan agama ni, murtad kerana orang sana sini cakap aku begitu gini. Jangan kata, kenapa engkau menggadaikan tentang akidah, sedangkan itulah perkara yang akan juga disoal. Kalau kau mati dalam keadaan keluar daripada Islam, maka azab Allah ke atas kau amatlah pedih. Ingatkan dia, apa yang kau kecewa
sangat. Sedangkan Al-Quran itu lengkap lagi melengkapi. Segala keperluan doa ada di dalamnya. Ayat untuk tekanan yang kau hadapi semuanya ada. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak ya, gangguan baca surah Al-Baqarah dah ada dah dalam tu, baca je. Jin kacau, baca surah Al-Jin ya. Banyak benda. Kenapa yang kita meninggalkannya? Maka baca Al-Quran bukan tunggu bulan Ramadan. Sebaik-baiknya bacalah setiap masa, setiap waktu. Jangan jadikan benda yang karim, yang mulia itu suci, tetapi disimpan di dalam rak-rak seperti dalam masjid di rumah-rumah, tak pernah dibuka, tak pernah dibaca. Bila diselak sudah berdebu-debu, dimakan ulat bubuk dan sebagainya. Tunggu nanti kemurkaan Allah kerana kalam yang tidak dibaca. Sedangkan kalam ini dihimpunkan oleh para sahabat sehingga boleh ditulis berbaris. Sebab itu disebut resam Osmani, memudahkan baca. Dah dipermudahkan dan diberi jalan, tetapi kita tidak memilih untuk membacanya. Maka wajar tak disebut sebagai mencari sesat, sedangkan kita sudah berada di jalan yang terang. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, kita sama-sama mengharapkan semoga rahmat Allah untuk kita tidak pernah terhenti. Selama-lamanya kita dapat rahmat itu. Moga-moga dilindungi kita dari segala anasir yang buruk. Moga-moga kita juga ya kekal istiqamah dalam agama ini, diberikan keimanan yang mantap. Mudah-mudahan mati kita sebagai seorang mukmin dan muslim sejati, insya-Allah. Untuk itu, kalau ada salah dan silap dalam tutur kata saya dalam menyampaikan ilmu, mohon ampun dan maaf. Maka hanya layak kepada Allah untuk memohon keampunan atas dosa-dosa yang saya lakukan. Tetapi sebelum nak dapatkan keampunan dosa daripada Allah, jika ada yang tersinggung dengan apa yang saya tuturkan, maafkanlah saya. Maka dengan itu barulah Allah boleh mengampunkan dosa-dosa yang saya buat, mungkin melalui perkataan ataupun perbuatan ataupun percakapan saya sepanjang saya berada di hadapan ini. Sekadar itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.